Bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling tak berguna sekali. Itu sebab banyak orang Cina ni mereka tak pandai cakap bahasa Melayu. Ini adalah satu kenyataan ke tak? Nak tahu? Tonton video ni sampai hujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam jumpa lagi di channel ini. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu diberkati rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Oke, bahasa menunjukkan bangsa. Dan Indonesia dengan bahasa Indonesianya yang berinduk dari bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Secara kenegaraan, bahasa Melayu digunakan oleh negara jiran yang dijadikan sebagai bahasa persatuan. Status bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu sebetulnya sama, di mana keduanya merupakan bahasa resmi atau bahasa kebangsaan di masing-masing negara. Namun agaknya nasib keduanya cukup bertolak belakang. Bahasa Indonesia disebut-sebut merupakan salah satu bahasa persatuan yang sukses dan mampu menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang multi etnis dan multi bahasa. Sedangkan bahasa Melayu, meskipun didaulat sebagai bahasa nasional di Malaysia, namun perannya sebagai bahasa pemersatu bagi seluruh rakyat Malaysia masih menjadi perdebatan. Banyak kalangan yang menilai kalau bahasa Melayu sejatinya gagal menyatukan rakyat Malaysia yang multi etnis. Dan menurut warga negaranya sendiri, banyak generasi muda yang tak pandai berbahasa Melayu yang baik. I don't know how to speak Melayu lah, because it's very susah. Walaupun saya Melayu, tiba-tiba cakap Melayu, but I don't know how to speak Malay. Very susah. Korang perasan tak, ramai dalam kalangan rakyat Malaysia termasuk orang Melayu tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian tengok pula segelintir pempengaruh kita, sama ada di TikTok ataupun Instagram, yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat, tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul, mesti kena hantam kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai, sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang yang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Korang tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan? Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina, di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun korang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Setuju ataupun tidak, kongsikan video ini dan follow satu kali. Aspek pendidikan dengan keberadaan sekolah vernakuler atau sekolah golongan di Tenggarai menjadi salah satu penyebab kefasihan bertutur bahasa Melayu oleh rakyat Malaysia. When I try to talk in Malay, is so bad. Yeah, that's like that accent when I speak Malay. Ya, adakah awak berdua gunakan bahasa Melayu? Di rumah ya? Tak sangat. Saya cuba pakai bahasa Melayu bila di rumah gitu, untuk berbual dengan mak bapak saya dengan atuk nenek saya. Gunakan setiap hari. Saya gunakan bahasa Melayu depan nenek. Selalu dengan nenek saya kat rumah. Nenek, talking to nenek and atuk dan kita je kot. Dengan
kawan-kawan Melayu saya. Dengan nenek Atuk. Saya rasa sebab kita orang dikelilingi oleh banyak orang yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama diorang. Jadi kita orang lebih influence untuk menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi kalau macam dengan diri kita orang sendiri, di mana kita orang menggunakan bahasa Melayu, jadi bahasa Melayu ni macam lagi dominant. Because I sound like very kekok when I say it lah. Yeah. For me, rasa macam I don't speak it very well. So a bit embarrassing kalau saya cakap bahasa Melayu, then macam baku tak ada. Like whenever I have to speak Malay, right? Like whenever I force myself to speak Malay, it doesn't come out Malay sounding. Main language is English lah. So I've been trained to use more English than Malay. But like dalam rumah, I try to speak a lot more Malay lah dengan keluarga. Now in poly, we mix around with like macam a lot of people with different races and different languages. So lagi mudah lah untuk kita macam berbual bahasa English instead of bahasa Melayu kita. Practicing it at home. Kalau berbual dengan adik-beradik atau ibu bapa mereka. I think it all starts at home. So if we practice it at home, then we can bring it forward to school also. Yeah, it's more for the culture and the heritage lah, to preserve that, because kita punya history quite long lah. So I think it's good to preserve that. Orang akan tak suka aku bila aku bercakap hal ni, tapi ini adalah fakta yang kita kena hadap. Tengok video ni dulu. Pas, benda pas. Jadi tak boleh salah kita. Jadi mesti ya betul. Jadi kalau kita pakar tu it come out and then we can discuss together or do something together for the female. So what do you think about the thing of studying for hostel using by this PLN? Okay. Kestabilan untuk kemakmuran bersama. Macam mana tema yang digunakan, apa yang dinampak untuk PLN saya? Apakah ia mampu untuk membawa kestabilan politik dekat Melaka ataupun macam mana? 我不知道怎么打这个事，看Okey, kita terus soalan seterusnya mungkin macam mana selaku yang paling muda nak bersaing dengan senior-senior dalam bidang politik ni? I will try my best. Dah 66 tahun kita merdeka, tapi masih ada lagi mereka yang tergagap-gagap bertutur dalam bahasa kebangsaan. Apa dah jadi sebenarnya ni? Dia dah tergagap-gagap nak cakap benda tu, mesti timbul persoalan di fikiran kita. Ini betul ke rakyat Malaysia? Tantah dia ni warga asing kot. Kalau korang tengok video tadi pun, korang rasa okey tu hak korang lah. Tapi bagi aku malu dah 66 tahun negara kita ni bebas daripada penjajah. Orang buat apa? Susah sangat ke nak belajar cakap bahasa kebangsaan, bahasa tanah air kita ni? Ada aku pernah dengar orang Bangladesh, orang Pakistan datang ke Malaysia ni 3 minggu je dah boleh bercakap bahasa Melayu. 3 bulan ke atas dah fasih lah. Siap ada yang boleh bercakap ikut logat negeri lagi. Orang yang tergagap cakap BM tu menyanyi lagu negara tu tak? Indonesia memang boleh berbangga diri. Penerimaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan statusnya dalam masyarakat Indonesia sudah jelas, yang mana di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan yang mengatur status dan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek bernegara, termasuk kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara dan bahasa pengantar pendidikan, sehingga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia bahkan memiliki slogan, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa